KPM. Apa khabar semua? Tachiahau, Vanakkam, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan di sini kita akan fokus pada strategi dan teknik untuk menjawab soalan SPM. Dan untuk episod kali ini kita akan fokus pada mata pelajaran Reka Cipta. Jadi, jika anda sudah sedia, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan profil guru untuk episod kali ini. Itu dia, pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Nick untuk mata pelajaran Reka Cipta. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik, terima kasih Chris. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum itu, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Aida dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Semeling Merbok Kedah selaku juru bahasa isyarat kita. Terima kasih Cikgu. Okey, dan cikgu seperti biasa dalam satu bilik darjah ni, kita kena ada rakan-rakan sekelas. Ya, betul. Jadi di manakah rakan-rakan saya di Google Meet? Mana dia? Mana dia orang? Itu dia. Hai semua. Okay, lambai sikit nampak ni semua calon-calon SPM. Baiklah cikgu boleh tak perkenalkan rakan-rakan kita pada hari ini? Silakan. Okey. Yang di sebelah atas, sebelah kiri tu, yang kacak dan tampan tu namanya Hafiz. Oi, hai Hafiz. Dan di sebelah kiri Hafiz, Atika. Hai Atika. Dan di bawah Atika tu, Tasha. Hai Tasha. Dan di sebelah Tasha, Hidayat. Mana Hidayat? Hai Okay, Hidayat. lambai semua. Lambai semua. Okey, sebelum kita teruskan dengan kelas hari ini, dengan sesi pembelajaran hari ini, saya nak tanya murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, adakah anda sedia untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh kasih double thumbs up. 2 thumbs up. Itu dia. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, hari ini kita nak belajar apa cikgu? Hari ini kita akan belajar tajuk baru, iaitu lukisan kerja. Lukisan kerja. Okey, bila baiklah sebut je cikgu. perkataan lukisan kerja ni, murid akan tahulah apa yang mereka perlu tahu dalam tajuk ini. Okey, baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, silakan cikgu. Okey, terima kasih Chris. Baik. Okey, untuk tajuk lukisan kerja ni Chris, kita tahu ada 3 perkara yang perlu pelajar murid. Okay. Ada 3 lukisan yang murid perlu pelajari. Yang pertamanya tentang lukisan ortografik, unjuran ortografik. Dan yang kedua, lukisan isometrik. Dan yang ketiga, lukisan pemasangan. Jadi fokus saya pada hari ini, untuk membantu murid-murid kita ni, kita akan tengok kita akan fokus pada 2 penghasilan lukisan, iaitu lukisan unjuran ortografik, dan lukisan isometrik. Jadi kita lihat dulu standard pembelajaran. Baiklah. Pertama, menyatakan tujuan penghasilan lukisan ortografik. Kemudian, murid akan menjelaskan prinsip lukisan ortografik dan melukis lukisan ortografik itu. Lukisan ortografik, unjuran sudut ketiga bagi bongkah geometri berikut. Sama ada bongkah dalam bentuk permukaan rata ataupun bongkah yang mempunyai permukaan condong. Kemudian, mengaplikasikan kaedah mendimensi dalam lukisan ortografik. Seterusnya, murid akan menyatakan tujuan penghasilan lukisan isometri, membina lukisan isometri bongkah geometri menggunakan kaedah kotak, dan membina lukisan isometri bagi bongkah geometri berikut. Sama ada dalam bentuk bongkah yang mempunyai permukaan rata dan bongkah yang mempunyai permukaan condong. Dan akhir sekali, murid akan belajarlah macam mana cara nak mendimensi lukisan isometri. Jadi Chris, murid akan menghasilkan lukisan dahulu dan kemudian di akhir itu menggunakan kaedah mendimensi. Okey, baiklah. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan lukisan kerja? Lukisan kerja diperlukan untuk memudahkan proses mereka cipta. Dan bertujuan untuk memberikan informasi yang orang kata secara terperinci sebagaimana yang dilihat kita terjemahkan dalam satu bentuk lukisan. Jadi
bagaimana yang dimaksudkan dengan terperinci itu ialah produk yang akan dilukis. Jadi lukisan ini juga berperanan menunjukkan sifat akhir sesuatu komponen. Okey, kita pergi kepada lukisan ortografik dahululah. Jadi, lukisan ortografik ialah lukisan dua dimensi yang selari dengan paksi X dan paksi Y. Di paksi X dan paksi Y. Okey. Okey, bertujuan untuk memaparkan bentuk sesuatu komponen atau objek di atas kertas lukisan berdasarkan jenis unjuran arah pandangan. Lukisan ortografik membentuk beberapa pandangan bagi suatu objek seperti pandangan atas, okey, seperti gambar rajah ni, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey, tujuan lukisan ortografik yang pertamanya menerangkanlah bentuk objek dengan jelas dan tepat melalui arah pandangan hadapan, sisi dan atas di atas satah dua dimensi. Okey. Kemudian memberi informasi berkenaan ukuran lebar dan tinggi atau panjang dan tinggi sesuatu objek. Jadi, oleh yang demikian, lukisan ortografik perlu dihasilkan dengan tepat dan jelas. Manakala lukisan asimetri pula, okey, ialah kaedah menghasilkan pandangan objek agar lebih jelas dalam bentuk lukisan tiga dimensi. Kalau tadi kita lihat dua dimensi, sekarang kita lihat bentuk tiga dimensi. Okey. Lukisan asimetri dapat membantu memahami rupa bentuk suatu objek dengan lebih mudah dan memberi maklumat lebar, tinggi dan kedalaman. Okey, kalau Chris nampak di sini, kita ada boleh tentukan lebar. Sebab dia tiga dimensi, ada lebar, tinggi dan dalam dia. Kedalaman. Kedalaman dia. Ataupun kita boleh sebut panjang. Panjang darat lebar, darat tinggi. Okey. Jadi lukisan asimetri akan memperlihatkan tiga pandangan. Pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi apabila dilihat pada satu pandangan. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Nick untuk topik kita pada hari ini, iaitu reka cipta lukisan kerja. Tetapi Cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak Cikgu? Boleh. Okey, kepada murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka cipta dengan topiknya lukisan kerja bersama Cikgu Nick. Baiklah Cikgu, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini Cikgu? Baik, terima kasih Chris. Jadi untuk sesi pembelajaran yang kali ini, kita akan mulakan dengan unjuran ortografik. Ortografik. Prinsip ataupun lukisan unjuran ortografik ni biasanya ditunjukkan dalam dua cara. Sama ada unjuran sudut ketiga dan unjuran sudut pertama. Tapi lazimnya kita menggunakan unjuran sudut ketiga lah. Okey, penghasilan lukisan unjuran ortografik menggunakan dua prinsip, iaitu prinsip unjuran berpusat dan prinsip unjuran selari. Okey. Jadi perkataan unjuran ni Chris, sering kali kita gunakan dalam lukisan pandangan ortografik lah. Okey. Bagi menggambarkan kaedah bagaimana lukisan itu dibina. Jadi ini adalah kedudukan pandangan objek yang kita letak sama ada menggunakan sukuan pertama. So simbol dia sama ada sukuan pertama seperti di sebelah atas, sukuan ketiga seperti di bawah. Jadi kita boleh kenal pastilah, recognize macam mana dia punya bentuk lukisan. Okey, lukisan unjuran ortografik menggunakan sukuan ketiga. Lazimnya kita gunakan sukuan ketiga. Okey. Baik. Sekarang saya akan jelaskan konsep asas unjuran ortografik. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid boleh tengok macam mana cara garisan itu diunjurkan. Baiklah. Okey, untuk mendapatkan pandangan atas, seperti ini, apabila kita unjurkan garisan dan kita akan lihat seperti macam kita tengok plan lah. Kemudian pandangan atas, daripada pandangan atas kita unjurkan ke hadapan, maka kita akan dapat garisan unjuran pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Dia menghadap di sini. Okey, seterusnya pandangan sisi apabila kita unjurkan, okey, kita akan dapat pandangan sisi sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Macam kita tengok side lah, dari kiri ataupun kanan, pandangan sisi. Jadi biasanya, okey, saya teruskan ya. Konsep unjuran ortografik ni dia ada tiga pandangan. Pandangan atas, hadapan dan pandangan sisi. Dan lazimnya kita akan menggunakan sudut 45 darjah lah. Okey, 45 darjah untuk mendapatkan
sisi yang sempurna. Okey, lukisan yang lebih tepat. Jadi seperti mana contoh tadi, kita terjemahkan dalam 3 bentuk pandangan. Okey, macam mana nak lukis? Okey, buat satu garisan unjuran. Okey, 1 2 3 kita unjurkan ke bawah. Itu yang dimaksudkan dengan unjuran. Kita unjurkan garis ke bawah dan ke kanan. Tujuan dia untuk mendapatkan pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey. Jadi yang pertama tu pandangan atas. Yes. Pandangan atas. Baiklah. Okey. Apabila siap pandangan hadapan, kita tebalkan garisan objek. So kalau Chris tengok sini, ada beza kan, betul tak? Warna biru tu halus saja. Betul. Ya, yang hitam tu kita tebalkan dia. Yang nampak yang murid-murid? Okey. So kita teruskan pandangan sisi, kita unjurkan garisan ke sudut 45 darjah. Okey, apabila kita mendapatkan satu garisan unjuran, okey, seperti ini, maka gambaran untuk pandangan sisi akan terhasil. Lepas ni kita akan tebalkan dia. Macam ni kita lihat dari sisi di sebelah kiri ni, kita akan nampak bagaimana garisan objek itu ditebalkan. Jadi lengkaplah 3 pandangan asas ini. Okey, faham. Sekarang kita nak tengok lukisan ortografik unjuran sudut ketiga, bagaimanakah cara untuk melukis bagi permukaan rata. Okey? Jadi permukaan rata ni, sisi-sisi dan permukaan bongkah berpermukaan rata mestilah selari dengan satah menegak dan satah mengufuk. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ni. Bila sebut satah menegak, kita tahu pada paksi Y. Paksi Y, okey. Satah mengufuk paksi X. Yes, pada paksi X. So, contohnya bagaimana cara melukis ortografik unjuran sudut ketiga seperti ini. Sama macam konsep tadi. Pertama sekali kita lukis pandangan atas. Okey, kita lukis pandangan atas. Kemudian unjurkan garisan ke bawah. Okey, bagaimana nak unjurkan garisan ke bawah? Pastikan murid kenal pasti panjang, lebar dan tinggi. Kemudian tahu kedalaman bagi sesuatu objek tersebutlah. Okey. So bila kita dah tahu kedalaman satu objek, barulah kita boleh buat garisan unjuran dan kita tebalkan garisan pandangan hadapan. Okey. Kemudian untuk mendapat pandangan sisi, kita buat satu garisan yang kita unjurkan daripada pandangan hadapan dan pandangan atas. Pandangan atas akan ada persilangan garisan 45 darjah ni bagi mendapatkan sisi yang sama. Okey, dia tak boleh pakai sudut selain daripada 45 darjah, Chris. Okey. Memang dalam prinsip lukisan ortografik mesti sudut 45 darjah. 45 darjah. Okey. Bila kita unjurkan pertemuan garisan antara daripada pandangan atas dan pandangan hadapan, maka yang terhasil di sini ialah pandangan sisi yang lengkap. Jadi Chris nampak tak garisan ni? Kenapa garisan dia macam tu, cikgu? Boleh kita tanya murid-murid di rumah tak? Boleh. Okey. Siapa boleh bantu saya? Garisan yang putus-putus ni namanya apa ya? Nak bantu angkat tangan. Boleh. Tasha. Tasha, silakan. Garisan terlindung. Ya, betul Chris. Garisan terlindung. Garisan terlindung ni, okey, macam contoh, saya bawa tunjuk blok ni. Chris pun ada blok juga. So, macam kita tengok dari ni, kita nampak, betul tak? Pandangan mata kita nampak di sini, betul? Betul. Okey. Tapi bila kita berada di belakang ataupun mata pandangan kita di sini, di sebalik, kita nampak ada garisan terlindung. So, kalau Chris tengok, okey. Kalau Chris tengok ni, ada garisan terlindung warna merah di belakang ni kan, betul tak? Betul. So, kita bayangkan objek ni macam dia terlindung. Sebab tu garisan dia macam tu, cikgu? Apabila garisan terlindung, kita buat simbol garisan putus-putus. Simbol garisan putus-putus, okey. Alright. Okey, murid-murid semua faham ya? Okey, terima kasih Tasha membantu. Okey, seterusnya bagi permukaan bongkah permukaan condong. So kalau condong ni macam ada slope sikit. Kan Chris? Okey, bongkah permukaan condong ni mempunyai sisi atau permukaan yang tidak selari dengan satah menegak atau satah mengufuk. Kalau yang tadi dia ada permukaan menegak dan mengufuk, yang ni dia ada campuran. So ada condong. Okey. Maklumat ukuran sisi dan permukaan yang serong boleh dikenal pasti dengan mengambil ukuran hujung permukaan satah yang menegak atau mengufuk. Okey, sama macam konsep tadi, melukis unjuran ortografik bagi permukaan rata. Cuma permukaan rata, permukaan condong ni kita kena dapatkanlah dia punya hujung dengan hujung ni. Maksudnya yang tadi kedalaman, ini pun sama juga kedalaman tapi dia ada sub turun ke bawah. Jadi contoh dia seperti yang saya paparkan. Okey, kita lihat caranya.
pertama sekali lukis pandangan atas dulu. Okey, Tengok selalu objek. kita kena mula dengan pandangan atas dah, betul tak cikgu? Ya, betul. Okey. Pandangan atas. Kemudian terus ke pandangan hadapan, unjurkan garis. Okey, bila tengok daripada atas, kita nampak daripada sini, pandangan pada sini ialah pandangan hadapan. Okey, kemudian unjurkan garisan ke sebelah kanan untuk kita dapatkan pandangan sisi. Maka apabila kita tebalkan garisan tersebut, terhasillah pandangan sisi yang kita inginkan. Okey? Okey. Alright. Jadi kita minta rakan-rakanlah murid-murid kita untuk menghasilkan lukisan. Jadi saya ada latihan. Ada latihan dah. Pelajar di sebelah menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi suatu unjuran ortografik sudut ketiga. Lengkapkan pandangan sisi itu. Jadi Chris, kita minta murid-murid untuk hasilkan lukisan ni lah. Boleh, cikgu. Lengkapkan pandangan sisi. Okey. Jadi kita berikan masa untuk murid Baik. lukis pandangan ni. Mungkin kita boleh bagi masa 1 minit cikgu? Boleh tak? Boleh, Cukup? boleh. Kita bagi masa Okey. 1 minit untuk mereka lengkapkan. So, Sambil-sambil tu, saya ya? pun akan cuba hasilkan lukisan ni di Untuk di apa, whiteboard ni atau smartboard? Di smartboard ni Okey. untuk kita buat perbandingan. Boleh, cikgu, Adakah silakan. jawapan mereka sama? So cikgu nak pakai apa tu cikgu? Pembaris besar sangat tu. Kalau Chris nampak ni, Okey. okey, yang ni kita ada alat bantu. So Alat pembaris bantu. yang besar ni kadang-kadang kita boleh panggil dia T-square. Sebab T-square. apa? Dia ada board dia dan dia ada track ni, maksudnya dia boleh membantu pelajar untuk mendapatkan garisan yang lurus. Bila dia letak dekat board tu, okey, cantik dia pergi. Okey. Contohlah saya letak di sini. Okey, kita buat satu garisan untuk kita buat dapatkan garisan unjuran. Contoh ini saya buatkan ni lah secara live di board ni. Okey. Unjurkan saja. Unjur saja kepada garisan 45 darjah lah cikgu. Ya, betul Chris. Okey. Nama pun garisan unjuran. Garisan unjuran. Jadi bila kita unjurkan garisan ini, Ya. Chris nampak Nampak. So yang kita nak dapatkan ialah pandangan Sisi. Ya, betul. Jadi dapatkan garisan unjuran untuk dapatkan permukaan di sini. Okey. Bagi pandangan sisi. Okey, yang ni tak lengkap, saya sambung je. Okey. Okey, boleh. So nampak tak ini gambaran awal dia? Nampak? So sebagaimana murid lihat objek ini, kita pandang dari sisi. Ya. Nampak tak gambaran dia? Warna biru ni ialah part bahagian sini. Okey. Nampak. Saya gunakan warna lain lah untuk membantu murid. Okey. Okey. Saya tebalkan garisan ini. Okey, garisan ini. Okey, garisan ini dan ini. Okey. Nampak ya? So pandangan daripada sini pula kita kena lengkapkan juga sebab kita lihat daripada sebelah sisi. Faham? Macam mana saya menghadap sini, Chris nampak saya sebelah kiri kan? Ya. Sisi. Betul. Okey. Dan macam mana So murid-murid kita tengok dah siap jawapan tak? murid-murid kita, boleh tak? Okey, mungkin boleh tunjukkan jawapan di boleh kamera. tunjukkan jawapan. Dan cikgu ni akan cek. Wah. Oh, Hafiz betul. Wish, cantiknya. Tasha pun betul, Atika betul, Hidayat pun betul. Okey, bagus, semua dah nampak. Yang penting murid kena tebalkan objek. Sebab tu ada garisan binaan dan objek. Sebab macam saya bezakan di sini Chris, warna merah ni ialah binaan dan hitam ni adalah objek. Jadi semua pun dah dapat berapa markah ni cikgu sebenarnya? Okey. Kalau soalan macam ni. Kalau soalan macam ni biasanya 3 markah. 3 markah. Tengok pada aras dia, kesukaran dia. Kalau garisan binaan betul, objek betul, dah 2 markah. Okey. Objek lukis pandangan sisi tepat, 1 markah. Jadi semuanya 4 markah. 3 markah. 3 markah, faham. Binaan, objek, semua ni membantu memberi markah. 1 markah. Okey. Tengok pada aras kesukaran soalan lah. Tapi macam ni memang required 3 markah. Okey, faham. Baiklah, terima kasih cikgu. Itu dia perkongsian cikgu Nick untuk topik lukisan kerja, lukisan ortografik. Baiklah cikgu, dengan itu kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Kita rehat sebentar. Kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi hanya di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran Reka Cipta bersama Cikgu Nick. Dan dalam segmen ini cikgu, kita akan fokus pada lukisan isometrik, betul tak cikgu? Betul, Chris. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Chris. Jadi murid-murid, bersediakah anda untuk kita melukis lukisan isometri. Tapi sebelum tu, kita kena fahami konsep dulu. Bagaimana untuk membina bongkah isometri menggunakan kaedah kotak. Jadi saya ajar murid-murid saya supaya lebih faham sebelum melukis isometri mesti menggunakan kaedah kotak lah. Jadi bila kotak ni dia sebagai pemudah cara ataupun pembantu. Bila kita garisan kotak tu maksudnya kita buat kotak dengan garisan binaan. Jadi murid akan nampak gambaran awal. Jadi lukisan isometri kaedah kotak dilakukan dengan mengandaikan bahawa objek diletakkan di dalam kotak isometri bersudut 30 darjah. Okey, kalau nampak ni murid-murid 30 darjah tu adalah sudut dia lah. Sudut 30 darjah. So sebelah kanan, sebelah kiri 30 darjah. Kotak dibina berdasarkan ukuran tinggi, lebar dan kedalaman objek yang diberikan. Okey, seperti biasa kalau tengok di sini pun kita nampak dah ada panjang, lebar dan tinggi. So bila disebut kedalaman tu maksudnya mesti ada bahagian yang kita tebalkan. Okey, contoh macam ni saya tunjuk konsep dia. Ini masukkan kedalaman, ini dia. Kedalaman ukuran ni. Okey. Alright, saya teruskan je. Okey, ini adalah contoh membina lukisan isometri bongkah geometri. Okey. Bongkah permukaan rata dahulu. Seperti biasa, kalau lukisan ortografik ada permukaan rata dan permukaan condong. Jadi isometri pun saya fokuskan kepada permukaan rata dan permukaan condong. Okey. Jadi untuk melukis permukaan rata, perhatikan dulu gambaran awal lah di sini ya, murid-murid. Andaikan satu kotak ni 10 mm lah. Okey, 10 mm. Jadi kita boleh andaikan 10 mm tu sama dengan 1 cm, Chris. Kan? 1 cm. So macam kita boleh nampak tinggi, dalam dan lebar. So macam ni kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 cm bersamaan dengan 70 mm. Jadi murid akan ukur. Yang ni tak perlu risaulah sebab semua dah ada basic knowledge lah. Murid dah tahu dah macam mana nak menggunakan sesiku set. Kalau Chris perasan di atas meja tu yang ni cikgu? Ya, yang tu adalah set. alat bantu untuk melukis. Sesiku set ni ada dua jenis ya murid-murid. Ada yang 30-60 dan ada yang 45-90 lah. Itu yang sebelah tangan kanan Chris tu, yang tu 45. Yang tu 30-60 lah sebelah kiri tu. So untuk asimetri kita prefer guna yang sebelah kiri tu. So waktu SPM murid perlu bawa tu ni? Bawa, tapi dia bawa yang kecil sikit lah. Faham. Tapi untuk dalam kelas latihan, macam kita nak buat lukisan yang besar-besar atas kertas A3, lebih baik menggunakan sesiku set yang bersaiz besar macam ni lah. Okey, faham cikgu. Okey, jadi setelah selesai pembinaan kotak dan dapatkan ukuran, jadi kita teruskan dengan melukis pandangan atas dahulu. Okey, dapatkan pandangan atas, nampak ni? Okey, kemudian kita lengkapkan pandangan hadapan. Okey, berdasarkan unjuran ortografik ini. Okey, kemudian lengkapkan pandangan sisi. Okey, kalau kita nampak. Okey, alright. Dan bila kita dah tentukan kedalaman, okey, kita boleh terus tebalkan garisan dia. Okey. Jadi daripada sini murid mula-mula susah nak dapatkan imajinasi. Tapi bila dia letak daripada pandangan atas, okey, pandangan hadapan dan pandangan sisi, maka secara tak langsung dia boleh dapatkan ukuran dan dia boleh tentukan lukisan tersebut dengan menggunakan ukuran yang ada pada unjuran ortografik tadi. Jadi kita lengkapkan garisan, maka terhasillah lukisan isometri bagi permukaan rata. Jadi murid perlu lukis lukisan isometri lah cikgu dari lukisan yang di sebelah kanan macam tu. Ya, untuk permulaan kita nak tingkatkan daya imajinasi murid. Sebab tu saya lebih guna bongkah. Bongkah model 3D ni kan, pepejal ni kan. Jadi dia boleh nampak daripada pandangan atas, okey, atas, hadapan dan sisi. So macam mana murid-murid tengok yang saya pegang dan Chris pegang sama aja. Jadi kita boleh tanya, kita boleh uji murid-murid kita ni. Boleh cikgu. Okey, kalau tengok pandangan atas ni warna apa? Siapa nak bantu saya dan Chris di sini? Kita minta murid lah bantu. Pandangan atas ni warna apa? Tasha, ya saya. Warna apa Tasha? Warna?
Oh, mungkin nampaknya Tasha ada masalah teknikal sedikit. Tak apa. Okey, tak apa. Siapa nak tolong? Okey, saya nampak tadi Atika. Hidayat nak cuba. Okey, Hidayat, Okey, silakan. Hidayat boleh bantu? Belum buka mic lagi. Warna kuning, cikgu. Okey, betul. Okey, manakala pandangan hadapan, siapa nak bantu? Hafiz, silakan. Warna merah, cikgu. Ya, betul. Betul ke Ya. Warna merah. Jadi bila kita tengok macam ni atas. Depan. Ini pandangan sisi. Pandangan sisi warna apa? Siapa yang nak bantu? Atika. Okey, boleh? Warna biru. Ya, Biru. betul yang Chris. Okey, Sebab tu bila isometri kita dapatkan satu pandangan, mata kita pandang di sini. Faham? Jadi bila kita lihat di sini, okey, kita lihat di sini ada 3 pandangan ataupun 3 warna yang kita boleh nampak. Betul tak? Kuning, merah dan biru. Oh, okey. Kalau ortografi kita nampak satu warna saja. Betul tak? Sebab dia 2 dimension. Ya, betul. Okey, faham. Okey, jadi saya teruskan ya. Bagaimana pula untuk membina lukisan isometri bongkah geometri menggunakan ataupun berdasarkan bentuk permukaan condong. Okey. Jadi konsep dia sama, kenal pasti kedalaman. Okey, yang penting kita tahulah ukuran lebar, tinggi dan kedalaman sesuatu objek itulah. Jadi saya tunjuk contoh, lukiskan pelan dahulu ataupun pandangan atas. Pandangan atas. Okey. Jadi ini contoh dia, kita tengok konsep dia. Lengkapkan pandangan atas, kemudian kita lengkapkan pandangan sisi. Sebab kita nampak permukaan sisi ni adalah rata. Yang condong dari arah sisi. Arah betul sisi. Tak? Ya, betul. Okey, jadi kita lengkapkan dengan menebalkan garisan. Okey, di sini murid dah tahu dah. Garisan objek dan garisan binaan. Objek kita perlu tebalkan dan binaan kita perlu lebih buat halus. garisan yang halus. Okey. Okey, bila kita lengkapkan, maka akan terhasillah lukisan isometri bagi permukaan condong. Jadi kenapa saya bawa blok ni ya Chris? Sebab murid akan menghasilkan lukisan gabungan permukaan rata dan condong. Okey, faham. Jadi kita bagilah kerja sikit kat diorang. Boleh cikgu. Latihan Okey, minta murid-murid di rumah. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bongkah yang dilukis dalam lukisan isometri yang tidak lengkap. Lengkapkan pandangan atas itu. Jadi macam kita beri masa soalan dia cikgu. Pandangan atas saja. Kalau ikut macam biasa kita mulakan dengan ni. Kita mulakan dengan yang susah dahulu. Tapi bila exam ataupun peperiksaan yang ujian akhir tahun ke ujian bulanan ke, kita akan bagi yang nak kata susah tak susah, senang pun tak senang. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya murid dah tahu pandangan tersebut. Boleh faham konsep. Okey, faham. Okey, sebab murid-murid melukis ni melibatkan masa yang agak panjang sebenarnya. Okey. Baiklah, jadi murid-murid di Google Meet dan juga yang sedang menonton di rumah boleh cuba jawab soalan ni ya. Lengkapkan pandangan atas berdasarkan rajah di sebelah. Okey, cikgu boleh tak kongsikan strategi macam mana murid boleh jawab soalan sebegini? Okey, tips dia mudah je Chris. Ya. Okey, untuk membantu murid, pertama sekali lukisan isometri kita buat lakaran kotak. Macam tadi kan? Melukis apa-apa saja menggunakan kaedah kotak. Okey. Biasanya objek yang seperti yang saya bawa ni, okey. Bila kita tengok je satu pandangan di sini, kita dapat dah gambaran awal dia ialah pandangan hadapan, pelan dan pandangan sisi. Betul. Jadi bila kita bina kotak yang pertama dulu, bila kita bina kotak, jadi kita boleh nampak dah berapa kedalaman dia. Tips yang mudah membina kotak lakaran. Lakaran guna garisan halus. Ya, garisan halus. Okey. Jadi bila dia nak lukis, sebab tu ada beza melakar dan melukis. Kalau lakar ni dia bebas, tangan dia bergerak bebas. Dulu memang masa menengah rendah dia belajar melakar. Sekarang melukis. Bila melukis ada alat bantu untuk dia melukis. Okey. Saya nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet, murid-murid. semua dah siap tak? Siapa dah siap boleh tunjukkan jawapan anda di kamera. Push, double thumbs up keluar lagi. Hebat. Memang semangatlah hari ni murid dia. Saya tunjuk jawapan saya, kita bandingkan. Okey. Yang itu jawapan cikgu. Okey Chris, ada nampak tak perbezaan dengan kawan-kawan kita yang ada di ni? Ada cikgu. Saya nampak jawapan cikgu sebenarnya tak ada garisan halus. Tapi saya tengok jawapan murid-murid ada garisan halus. Okey. Itu perbezaan yang saya nampak. Ada garisan yang tak ditunjukkan dengan jelas. Cuba perhatikan Hidayat. Hidayat, okey. Okey, kat situ kita kena tebalkan garisan di sebelah sini.
Dia tak jadi tak dia cukup tebal juga ni. dia kurang jelas dan kurang Kurang tepat. tepat lah. Jadi untuk membantu murid, pastikan objek tu kalau kita tengok dari jauh, kita takkan nampak garisan binaan. Tapi bila kita letak dekat-dekat, kita akan nampak garisan binaan, betul? Betul juga. Jadi bila dia letak jauh, kita boleh tahu, objek dia lengkap. Tapi macam Hidayat, dia letak dia jauh, kurang jelas dia punya garisan objek dia. Jadi untuk membantu murid, pastikan garisan perlu tebal bagi garisan objek. Okey. Kalau soalan macam ni, berapa markah cikgu? Sama juga. Kalau dia suruh lengkap 3 markah. Kalau ada garisan terlindung, dia akan ada extra 1 mark lagi lah. Biasanya soalan-soalan macam ni untuk membantu murid mendapatkan 3 markah sekurang-kurangnya lah. Okey, faham. Jadi semua murid hari ini berjaya dapat 3 markah lah cikgu? Betul, berjaya dapat 3 markah. Mana yang kurang tepat maksudnya adalah orang panggil kesilapan teknikal. Tapi kita kena perbetulkanlah supaya dia tak akan mengulangi kesilapan di masa akan datang. Okey, baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Nick untuk lukisan isometrik untuk mata pelajaran reka cipta. Tapi cikgu, kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi hanya di slot Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk kelas. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Nick untuk mata pelajaran reka cipta dengan topik kita pada hari ini, lukisan kerja. Baiklah Cikgu Nick, apa kata kita teruskan dengan sesi ulang kaji kita, Cikgu? Silakan. Boleh, terima kasih Chris. Okey, yang seterusnya, setelah murid selesai melukis lukisan ortografik dan isometri, tibalah masa murid perlu tahu kaedah mendimensi. Sebab dalam lukisan kerja perlu ada ukuran, betul tak? Bila tak ada ukuran, kita pun tak tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Faham? Jadi, proses mendimensikan bertujuan memberi butiran lukisan seperti ukuran objek, sudut, titik, tengah, bulatan dan sebagainya. Jadi, pendimensian mesti tepat bagi memudahkan kerja penyemakan lukisan dilakukan agar tidak berlaku sebarang kesalahan dalam proses reka cipta. Jadi di sini saya nak tekankan ada 2 kaedah ataupun sistem yang kita guna pakailah. Pertama sistem eka arah dan yang kedua ialah sistem terjajar. Jadi kalau Chris nampak sistem eka arah ni semua dimensi dibaca dari bawah. Kalau Chris tengok, murid-murid pun boleh nampak. Dibaca daripada bawah. Berbanding dengan sistem terjajar menggunakan garisan dimensi yang selari dengan paksi. Kalau tulisan dia dari bawah, tapi bila paksi menegak, dia pun menegak tulisannya. Nampak kan perbezaan dia? Okey. Jadi pelajar, murid boleh rujuk pada buku teks halaman 143 untuk lukisan unjuran ortografik, kaedah pendimensiannya, ataupun untuk lukisan isometri, boleh rujuk muka surat 153, kaedah pendimensian bagi lukisan isometri lah. Okey, faham cikgu. Okey. Jadi kaedah-kaedah pendimensi ni ada banyak cara ataupun kita boleh tentukan dengan meletak garisan dimensi, garisan penunjuk dan anak panah, garisan tambahan serta ruang kelegaan. So ruang kelegaan ni setiap jarak lukisan ni kalau Chris tengok di sini mesti ada jarak. Okey, ruang kelegaan itulah. Okey, faham. Ruang kelegaan tu kita tak boleh rapat, cara dimensi dia kita tak boleh rapat dengan lukisan kita lah. Okey. Okey. Ini contoh. So, murid boleh merujuk halaman 153 bagi pendimensian lukisan isometri. Baik. Dalam lukisan juga, seperti mana yang murid saya tekankan sebelum ni, dalam peperiksaan selalu ditekankan garisan binaan, objek dan terlindung. Okey? Garisan binaan, objek dan terlindung. Yang ini murid kena bukan setakat hafal tapi kena tahu. Kena tahu kena cakna lah dengan garisan-garisan ni. Jadi untuk garisan tengah, garisan satah pemotongan boleh rujuk juga pada buku teks supaya murid tahu perbezaannya lah. Jadi mari kita uji minda murid lah. Dengan kita bagi latihan to be. Mari kita cikgu. Okey, saya bagi soalan contoh satu lah. Okey, jadual 1 menunjukkan jenis garisan yang digunakan dalam menghasilkan lukisan ortografik. Namakan jenis garisan pada ruang jawapan. Jadi kita minta bantuan murid-murid. Okey, boleh cikgu. Untuk 1A,
Satu Roman lah. Satu Roman satu lah. Okey. Siapa nak tolong Cikgu Nik jawab? Okey, Hidayat. Garisan binaan cikgu. Okey, mari kita semak jawapan. Betul ke? Garisan binaan. Betul. Okey, syabas Hidayat, tahniah. Garisan binaan. Yang kedua? Siapa nak bantu? Okey, Atika. Objek. Garisan objek. Objek. Okey, Garisan betul. objek. Tepat. Cikgu, kalau tadi kalau Atika jawab objek saja, boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada sebab masalah. kat atas soalan tu tulis nama garisan. Okey, faham. Dia jangan guna istilah bahasa Inggeris lah. Objek, O-B-J-E-C-T. Okey, sebab kita ikut dalam buku teks objek. Okey. Baiklah. Yang seterusnya, siapa nak bantu soalan ketiga? Hafiz. Garisan terlindung. Garisan betul. terlindung. Ada setengah buku dia menggunakan perkataan garisan tersembunyi. Ataupun garisan putus-putus. Boleh Tapi juga kita lah, follow dalam buku teks lah. Buku Kita teks. ikut buku teks. Okey. Garisan terlindung. Alright, kita tengok contoh soalan kedua. Baiklah. Raja satu menunjukkan sebuah lukisan kerja. Berdasarkan Raja satu, namakan lukisan kerja tersebut. Okey, siapa boleh bantu saya soalan satu? Okey. Tasha, apa nama lukisan tersebut? Lukisan isometri. Lukisan Isometri. Okey. Okey. Kalau ada murid yang tulis isometrik, masih kita terima. Okey, faham. Sebab dia tak lari lah. Maksudnya masih menunjukkan, istilah dia masih menunjukkan benda yang sama. Okey. Kalau isometer tu larilah, memang jauh lah. Betul, Bukanlah. Okey. Yang seterusnya, nyatakan jenis garisan yang diwakili oleh X dan Y. Siapa nak bantu? Angkat tangan. Hidayat. X tu apa, Hidayat? Garisan objek cikgu. Betul, garisan objek. Manakala garisan Y, siapa nak bantu pula? Atika, silakan. Garisan binaan cikgu. Garisan binaan. Kita tengok. Jadi pada Betul. lukisan isometri ni, ketebalan garisan tu memainkan peranan. Jadi murid boleh tahu tebal dan nipis satu garisan tu. Okey. Seterusnya, nyatakan sudut yang diwakili oleh Z. Hafiz, silakan. 30 darjah itu. Sudut 30 darjah. Betul, sudut 30 darjah. Ini basic lah. Asas dia, asas lukisan isometri mesti Kaedah 30. bongkar tadi. Ya, betul. Okey, Kaedah faham. kotak tadi. Kaedah kotak. Okey, yang terakhir, nyatakan sistem pendimensian yang ditunjukkan pada Raja 1. Siapa nak bantu? Tasha, silakan. Yang ni saya dah lupa tadi. Dia ada 2. Kita dengar jawapan murid. Binaan cikgu. Sorry? Tak dengar. Garisan binaan. Soalan keempat. Jawapan sebenarnya Soalan keempat, sistem pendimensian yang mana? ditunjukkan pada Raja 1. Okey, jawapan dia adalah sistem eka arah. Jawapan Tasha tadi kurang tepat. Seperti mana tadi, ada 2 kaedah sistem ukuran pendimensian, Sistem eka arah dan terjajah. Terjajah. Okey. Kalau eka arah, kita tengok daripada bawah, terjajah dia selalu ikut pada paksi. Cikgu, Okey. kalau soalan macam ni berapa markah cikgu? Kalau soalan macam ni, setiap satu jawapan menyumbang 1 markah. 1 markah. Okey. Kalau soalan macam ni, kita boleh nampak dah 1, 2, 3, 4, 5 markah. Biasanya soalan bahagian B lah. Bahagian B ni dia provide 10 markah. So akan ada lagi soalan tambahan. Okey. Soalan terakhir. Yang ni kita minta ramai-ramai lah lukis. Raja 2 menunjukkan sebuah bongkar asimetri. Lengkapkan lukisan pandangan dari arah Y berikut. Jadi kita minta murid kita bantulah memberi jawapan. Baiklah, semua boleh jawab ya. Cikgu, saya nak tanya, lukisan pandangan dari arah Y, adakah ia pandangan CC? Betul tak cikgu? Betul. Pandangan dari arah sisi. So macam kita tengok objek tadi. Kita tengok atas, hadapan dan sisi. So kita boleh bayangkanlah mata pandangan kita di sini. Ya. Cikgu, apa kata kita teruskan dengan jawapan tersebut? Boleh? Cikgu? Boleh cuba tunjukkan jawapan masing-masing. Okey. Saya rasa murid-murid pun dah siap. Boleh tunjukkan jawapan? Okey. Wow, okey. Kita tengok jawapan masing-masing. So kita tengok jawapan saya. Garisan terlindung berada di sebelah atas. Okey. Jadi Hidayat, garisan terlindungnya kurang tepat. Atika terbaliklah kertas. Atika pusing kertas. Terbalik. Okey. Okey. Jadi Hidayat punya garisan tu kat bawah. Nampak tak, Chris? Nampak? Berbeza. Dia punya kurang jelas dan kurang tepat. Okey, kita okey. kena pastikan bila kita tengok kedalaman di sini, nampak tak ni? Sebab tu pentingnya kita buat garisan
kotak. So daripada kotak ni kita nampak garisan ini putus-putus ataupun garisan terlindung ini berada di sebelah atas. Okey, tak apa, asalkan kita cuba jawab Bagus. Tak apa Hidayat. Kita boleh banyakkan latihan untuk membantu pemahaman. Baiklah, dan dengan itu cikgu boleh tak kongsikan rumusan atau kesimpulan mengenai topik kita hari ini, iaitu lukisan kerja, cikgu? Silakan. Baik. Pertama sekali, murid boleh dapat memahamilah konsep asas lukisan unjuran ortografik dan lukisan isometrik. Okey, dalam suatu penghasilan produk ataupun komponen. Selain itu, murid dapat membezakan antara lukisan dan lakaran. Kalau lukisan, kita guna alat bantu, lakaran freehand sahaja. Okey, yang keduanya, menggunakan medium atau peralatan melukis seperti set papan lukis A3 yang saya bawalah. Okey, sesiku set. Ini adalah alat-alat bantu. Jadi, secara tak langsung, murid dapat membantu murid untuk berlukis dengan lebih cermat dan berdisiplin lagi lah. Dan akhir sekali, setiap lukisan kerja adalah merujuk kepada kejuruteraan dan seni bina. Lebih penting, ia adalah sebagai rujukan atau pembuatan dalam sesuatu produk. Baiklah. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nick. Terima kasih Cikgu. Dan kepada murid-murid, kita akan jumpa lagi hanya di slot Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM. Bye semua. All the best for SPM.